Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua. Apa khabar penonton setia Hawa? Kita harapkan anda sentiasa sihat dan sentiasa ceria. Sama-samalah kita sentiasa melebarkan kebaikan dan melemparkan senyuman. Hari ini saya Darina Syekh dan juga Eza Isham akan temankan anda dalam program Bual Bicara Hawa. Betul tu, dan seperti biasa kami dua akan menemani anda bermula jam 5 hingga 6 petang di saluran 116 MyTV ataupun anda boleh memuat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton kami secara langsung di mana-mana sahaja anda berada. Jadi jangan khawatir kalau anda dalam kereta ke dalam mall ke, anda hanya perlu memuat turun aplikasi MyTV mana-mana sahaja. Betul tu Eliza. Baiklah Darina, topik pada hari ini dia sebab saya pun kena-kena dengan pagi tadi. Sebab pagi tadi sebelum saya datang, saya makan kuih talam. Yang petak tu kan? Yang berlapis-lapis tu. Yang itu kuih talam Eliza. Kalau makan petang-petang ni sedap betul lah kan? Tapi dia sebenarnya berkaitan dengan topik kita hari ini. Bahaya juga sebab mungkin di setengah anda daripada kita pernah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan apabila kita bertemu dengan seseorang yang kelihatan mempunyai reputasi yang baik. Tetapi Eliza, bila dia bercakap, cara nak mengata orang lain itu seolah-olah dia tidak berdosa. Kena hati-hati dengan orang yang macam ni. Oh, inilah peribahasa talam dua muka, betul tak? Betul. Jadi topik pada hari ini kita bawakan. Topiknya adalah talam dua muka, normal ataupun tidak. Jadi di awal segmen ini kami akan kongsikan ciri-ciri orang yang bertalam dua muka dalam segmen Warta Ilmu. Kita kena sentiasa berwaspada dengan orang-orang yang macam ni, Eliza. Betul. Mungkin kita tak sedar. Jadi macam mana kita nak mengenal pasti? Antaranya yang pertama, ciri-cirinya adalah seorang yang bermanis mulut. Seorang yang talam dua muka atau bermuka-muka ini, dia pandai berkata-kata atau boleh kita dipanggil seorang yang mulut manis. Golongan yang ini pandai menabur janji untuk dia nak meyakinkan orang terhadap diri mereka. Tapi ada juga di kalangan mereka yang perwatakannya memang seorang yang peramah dan memanis mulut. Jadi macam mana kita nak kenal pasti dengan orang-orang yang macam ni, Eliza? Mungkin ada Darina, mungkin ada garisan tertentu. Saya sendiri pun tak dapat nak pastikan sama ada, sebab kita manusia, kita sendiri tak dapat nak pastikan sama ada seseorang itu ikhlas ataupun tidak, nak mengata ataupun nak memberitahu, sebab niat hanya Allah saja yang tahu. Mungkin kita akan tanya dengan tetamu kita sebentar lagi. Kita tanya lebih arif bagaimana kita nak mengenal pasti orang-orang yang begini. Okey, untuk yang keduanya adalah tiada rasa malu dan simpati. Jadi golongan talam dua muka ni juga mempunyai peribadi yang tiada rasa malu ataupun simpati. Mereka tidak peduli sekiranya yang dikhianati itu adalah rakan karib atau rakan sejawatnya sendiri. Bahkan Darina, ada yang sanggup menganiaya ahli keluarga sendiri demi kepentingan peribadi. Jadi orang-orang macam ni dia kurang rasa bertanggungjawab. Tak kisahlah dengan diri sendiri ataupun kawan baik dan orang sekeliling dia. Bahaya ni. Mungkin kita boleh labelkan dia sebagai seorang yang selfish lah. Sentiasa yang mementingkan diri. Dia rasa macam dia tu lebih arif berbanding orang lain. Bahaya juga macam ni. Dan seterusnya dia seorang yang susah nak menerima teguran. Jadi golongan ini juga adalah sejenis yang susah untuk menerima teguran daripada orang lain. Tak kisahlah orang tu orang kata lebih dewasa daripada dia pun dia agak susah untuk menerima, dan mereka berpandangan apa yang dilakukan mereka itu tidak salah sama sekali. Jadi susah juga orang macam ni Darina, sebab kebiasaannya kalau kita hidup bermasyarakat, kita perlukan pandangan orang lain. Mungkin kita salah, tapi kalau tidak menerima macam mana? Betul tak? Mungkin dia rasa diri dia sentiasa betul lah. Jadi dia kurang nak menerima pandangan orang lain. Jadi yang keempat adalah pandai berlakon. Jadi golongan talam dua muka ini juga pandai berlakon. Berpura-pura seperti mereka mengambil berat tentang sesuatu ataupun peduli. Selain itu, mereka juga akan berlakon menunjukkan kesungguhan untuk sesuatu organisasi ataupun masyarakat. Tetapi hakikatnya mereka bersungguh-sungguh untuk kepentingan mereka sendiri. Tapi Darina, saya rasa untuk poin keempat ni bagus juga kita pandai berlakon sebenarnya. Sebab ada setengah orang kita tak klik, ada setengah orang kita klik. Jadi bagus juga, tapi macam mana sebenarnya? Okey, dia bagus mungkin kepada mereka yang ada misi mereka tersendiri, apa yang mereka aim dalam kehidupan mereka. Tapi dia tadi tak bagus bila dia menyusahkan orang-orang yang lain.
Good point. Saya Betul juga, setuju. kan? Saya setuju. Dan seterusnya adalah seorang yang berdusta. Berdusta atau berbohong adalah kepakaran bagi orang yang talang dua muka ini. Kerana mereka ini mudah untuk memperdayakan sesiapa sahaja. Jadi tak pernah bercakap benar lah Ilza. Apa-apa situasi pun dia nak bercakap bohong sahaja. Bahaya juga, kan? Ini adalah satu situasi yang akan menyebabkan kesusahan. Betul tak Darina? Sebab tak semua orang, bukan tak semua orang tak suka dibohongi dan membohongi. Betul tak? Yes, itu yang jadi tak jujur dengan diri sendiri kadang-kadang, kan? Jadi yang keenam adalah tujuan ingin melaga-lagakan manusia. Jadi ciri-ciri orang yang talam dua muka yang seterusnya adalah mereka mempunyai sifat untuk melaga-lagakan orang lain. Sifat mereka mulut manis, pandai berlakon, pakar berdusta, memudahkan mereka untuk melaga-lagakan orang lain. Tambahan pula daripada itu, mereka juga ambil kesempatan atas perbalahan antara dua pihak tersebut. Jadi ini kebiasaannya kita dah biasa dengar. Betul tak? Tak dekat sebuah syarikat, dekat keluarga pun boleh terjadi, Darina. Betul. Bila dah seorang yang talam dua muka dah salah, tapi dia dah melaga-lagakan orang, dah bertambah kesalahan itu, Eliza. Itu bahaya sebenarnya. Dan seterusnya adalah seorang yang inginkan pujian manusia dan dipandang mulia. Yang ini bahaya, Eliza, sebab golongan talam dua muka ini juga selalu ingin sentiasa dipuji. Selalu ingin sentiasa dipandang mulia oleh orang lain. Sudah tentu mereka akan melakukan sesuatu untuk dipuji atau dipandang oleh orang lain supaya dia lebih, orang kata, lebih bagus dari orang lain. Jadi pujian adalah bagus, tapi untuk melaga-lagakan orang itu adalah sesuatu yang tidak bagus sebenarnya. Jadi itu akan membuatkan kita lebih jauh daripada masyarakat. Betul. Kan Darina? Yes. Jadi yang ke-8 dan yang terakhir adalah mengkhianati janji dan juga amanah. Ciri-ciri orang yang talam dua muka adalah mengkhianati janji dan amanah yang diberikan kepada mereka. Mereka adalah golongan yang tidak berpegang pada janji dan sekiranya mereka beriman dan mereka akan mengkhianati amanah yang diberikan kepada mereka demi kepentingan mereka masing-masing, Darina. Jadi ini adalah salah satu benda yang semua orang tak boleh terima, dikhianati. Betul, dia lagi boleh mencemarkan dia punya image dan juga mungkin keluarga dia jugalah, Eliza. So, bila orang yang sentiasa tidak mengkhianati janji ini, mereka rasa mereka telah berjaya, tapi sebenarnya bila orang lain pandang memang tak. Betul. Tapi kita macam kita bincang kata ada sesetengah orang memang macam tu. Macam mungkin mulut manis ataupun dan sebagainya. Watakan dia begitu kan. Tapi macam mana kita nak bezakan sama ada seseorang itu talam dua muka ataupun dia betul-betul mulut manis. Betul. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar mereka punya pewatakan macam mana ataupun mereka sebenarnya sedang berlakon dengan kita ataupun mereka sebenarnya ikhlas dengan kita. Betul. Jadi sebentar lagi kita akan bersama dengan seorang yang lebih pakar dan lebih positif dalam mengambil isu-isu sebegini. Betul. Baiklah Darina, saya terasa macam nak makan kuih talam lagi lah. Bercakap tentang kuih talam yang awak cakapkan tadi, sedap pula makan petang-petang ni kan? Tapi kalau kita makan kuih talam terlampau banyak, banyak dapat kecil manis lah pula. Macam penyakit sekarang ni, macam ramai juga yang dapat penyakit kecil manis ni ketika waktu muda-muda ni sekarang ni kan? Jadi bagusnya kalau kencing manis saya rasa makan peria, betul tak? Itu solusinya, Liza. Ya, betul. Jadi, peria mengandungi insulin tumbuhan yang dapat membantu merendahkan paras gula dalam darah. Dan juga peria ini dia mengandungi banyak nutrisi yang diperlukan dalam badan seperti fiber, vitamin C, folat dan juga vitamin A. Jadi kami nak bagi tahu pada anda satu produk yang kami sediakan untuk anda dalam segmen Info Sehat. Tawaran hebat Suka Shop. Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan peria dari Herbs Garden dengan zat tulen dari ekstrak peria. Hanya serendah RM89 hanya di sukashop.com.
Masih lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa, dan untuk segmen ini bercakap mengenai talam dua muka ni, kita bertanya dengan orang yang lebih pakar lah, Liza. Betul. Kalau ikut saya ni, tak orang talam dua muka ni saya dah marah dah. Sebab kita sentiasa negatif. Kita dah tak nak kawan dah kan. Dah unfollow dah terus. Unfollow dah terus. Tapi untuk kita mengelakkan daripada negativiti kan, kita nak positif-positif je hidup ni, kita bersama dengan Datin Ira Gani, seorang pakar motivasi yang akan membincangkan topik talam dua muka, normal atau tidak. Assalamualaikum Datin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke? Sihat. Terima kasih. Suka sangat ni. Sentiasa awet muda bersama dengan kami. Terima kasih banyak. Kita nak tanya juga perkembangan Datin sekarang tengah buat apa? Awal-awal berjalan je kan. Tak ada. Saya masih lagi sibuk dengan aktiviti yang di mana terus membantu wanita-wanita di luar sana yang mana ingin mengubah hidup mereka. Sebab saya adalah merupakan seorang coach, trainer dan juga mentor kepada usahawan-usahawan di luar sana. Macam tu. Bercakap pun dah ambil aura positif. Aura positif. InsyaAllah. Ambil. Yang baik-baik tu kita ambil. Okey, Datin, bercakap tentang topik hari ni, talam dua muka kan. Apa yang Datin boleh, di awal ni mungkin apa yang Datin boleh simpulkan tentang topik hari ini dulu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Suka TV dan juga kepada penonton setia Hawa yang setiap hari never fail untuk duduk di depan kaca TV kan, menonton Hawa ni sebab banyak informasi yang bagus yang telah dikongsikan. Topik hari ni memang best. Tajuknya talam dua muka. Marah dengar je nak marah. Talam dua muka. Kalau kita ambil dalam sudut positif, talam dua muka Istilah talam dua muka tu sebenarnya adalah salah satu perumpamaan dari segi orang kata perumpamaan peribahasa yang mengatakan bagi seseorang yang mempunyai ciri-ciri bermuka-muka. Ada yang kata dua muka. Tapi sebenarnya orang yang talam dua muka ni dia bukan saja dua muka. Dia ada beribu-ribu muka. Kalau dua muka je, that means dia mungkin karakter dia macam ni saja. Tetapi yang dimaksudkan dengan beribu muka tu, dia boleh jadi bila dia berada di depan kita, dia boleh jadi orang yang sangat bagus, positif, ceria dan tiba-tiba dia juga boleh jadi orang yang sangat di luar kita punya pengenalan ataupun daripada luar yang pernah kita kenal dia sebelum ni. Dia boleh berubah, bertukar macam tu saja. Betul. Mungkin kat depan tu tiba nampak baik, kat belakang rupanya orangnya tak baik, ataupun di depan nampak tak baik, rupanya di belakang nampak baik. Dia macam itulah dia masukkan talam dua muka tu. Jadi sebenarnya bukanlah dua muka, beribu-ribu muka. Ya, beribu muka. Sebab manusia dia sentiasa berubah-ubah sebenarnya. Betul. Okey, seperti yang kita cakap tentang segmen tadi, kita nak kenal pasti orang yang talam dua muka ni, kita dah bagi tahu dah yang pandai berlakon, manis mulut dan sebagainya. Tapi mungkin ada setengah orang yang tak sedar yang mereka kawan mereka ni, orang sekeliling mereka ni dah talam dua muka. Jadi macam mana tips untuk kita nak mengenali orang-orang yang seperti ini sebenarnya? Minta tips tau. Minta tips macam nak kenal. Kita nak mengenal pasti. Sebenarnya orang yang mempunyai ciri talam dua muka ni, kalau kita betul-betul nak mengenal pasti tu agak sukar. Sebab dia bila berada dengan kita tu, dia jadi macam dia menjadi supporter ataupun menjadi penyokong kita yang sangat kuat. Tetapi bukan kita tahu apabila dia berada di belakang kita. Jadi tadi apabila saya dengar tadi kan yang kata opening mukadimah tadi dah cerita ciri-ciri orang yang panjang lebar dah. Seperti di atas lah. Seperti di atas, rujuk di atas. Tapi betul, orang yang mempunyai ciri-ciri ni kalau kita nak kenal pasti, betul lah apa yang telah dikatakan pada awal tadi. Dia memang susah nak baca orang yang macam dalam dua muka ni. Sebab dia boleh berubah dengan begitu pantas. Dengan orang kata, cepatnya dia boleh berubah. Tadi macam lain. Sangat-sangat cepat dia berubah. Jadi sebab itu kalau kita nak mengenali orang yang mempunyai ciri-ciri talam dua muka ni, selain daripada apa yang telah dinyatakan awal tadi, sebenarnya orang yang begini adalah orang yang kadang-kadang tu dia sendiri confused ataupun keliru dengan identiti diri dia sendiri. Dia sebenarnya nak jadi orang yang macam mana sebenarnya. Sebab orang yang bukan talam dua muka, dia tak fake tau. Ini yang jenis fake ni yang mulut lepas sahaja tu. Tak, sebenarnya ada positive side, ada negative side. Sebab kadang-kadang ada ketika kenapa dia menjadi orang yang talam dua muka. Mungkin dia nak menjaga dalam satu situasi ataupun yang berlaku tu, dia nak menjaga ada banyak hati. Jadi kadang-kadang terpaksa berpura-pura. Ada ketika yang memang kau ni all the time, kau kejap cakap lain, kejap cakap lain, kejap cakap lain. Jadi kadang-kadang orang yang begini susah. Jadi sebenarnya dia ada identiti yang keliru juga. Dia sendiri tak tahu. Mungkin sikap dia sendiri adalah sikap yang
suka melaga-lagakan orang, suka menipu, cakap tak betul, pandai berlakon dan itulah yang selalunya yang senang kita nak kenal orang yang mempunyai ciri-ciri talam dua muka. Okey, saya tambah sikit Liza. Silakan. Tentang mulut manis yang macam kita orang cakapkan tadi. Seorang yang mulut manis ni mungkin watak dia memang seorang yang peramah. Memang dia memang macam tu kan. Jadi berapa tempoh yang bagaimana perlu kita adakan setiap perkenalan tu untuk kita kenal pasti yang bagaimana watak dia sebenarnya. Bagus, ini soalan yang sangat bagus sebab kadang-kadang kita ni manusia yang sentiasa bersangka baik dengan semua orang. Sebab kita ni nak hidup yang positif sebab kita tak nak dengan tujuan bila kita baik dengan orang tu dia juga berbuat baik dengan kita balik. Betul tak? Itu selalu yang kita letak dalam kita pemikiran. Tapi sebenarnya tempoh pengenalan ni kalau bolehlah orang cakapkan harus mengenali seseorang itu bila kita kenal pada peringkat awal. Janganlah semua benda terus kita nak kongsikan dengan orang tersebut. Sebab harus berhati-hati. Kita belum lagi mengenali. Even tempoh perkahwinan pun orang cakap untuk fasa 5 tahun pertama pun masih belum kenal. Jadi apatah lagi kalau 5 tahun pertama pun masih belum mengenali hati pasangan tu macam mana. Boleh juga berubah-ubah. Sekejap kita kenal karakter dia macam ni, tiba-tiba dia macam lain pula. Jadi apatah lagi kalau kita berkawan yang mereka tu bukan ada hubungan darah pun dengan kita. Apatah lagi kalau ada pertalian saudara pun boleh jadi macam-macam. Masing-masing pun belum kenal karakter. Apatah lagi orang luar yang kita nak bawa masuk enter dalam kita punya life. Jangan senang-senang untuk kita bercerita, berkongsi apa sahaja masalah ataupun personal kita kepada orang di luar sana. Itu adalah satu tips yang baik juga tu sebab mungkin ada kenakan tempoh perkenalan dahulu sebelum menunjukkan kongsikan rahsia dan sebagainya. Betul. Pernah tak kita dengar kan kadang kita dah berkawan bila berlaku jadi macam ni kan yang kata kononnya kawan ni lah yang nanya dia lah dia di depan kita lain belakang kita lain. Kita terjadi rasa down dan sedih. Selalu kita cakap apa tahu. Saya percaya dia sangat. Saya dah kenal dia lama dah lebih 10 tahun. Selalu yang berlaku gitu kan. Mana ada yang kenal. Oh saya kenal dia baru sebulan. Tak ada. Tak ada. Dah kenal lama tiba-tiba jadi kan? lain. Dah kenal lama lah jadi buat kita macam ni. Selalunya begitulah kan. Jadi sepatutnya bila tanya soalan tempoh nak berkenalan tu berapa lama untuk kita percaya tu dia tergantung apabila proses hubungan silaturahim tu macam mana kita nak mengenal seseorang tu dulu. Bagi tengok macam mana, jangan cepat-cepat sangat mudah sangat percaya kepada semua orang. Betul. Itu yang paling penting sebab kepercayaan tu mahal betul tak? Betul. Sekali dilipat habis tak dapat apa-apa. Percaya pada diri kita sendiri dulu. Okey Datin, saya nak tanya. Saya selalu tertanya, adakah perangai talam dua muka ni adalah memang sebati dengan masyarakat kita sebenarnya? Sebab macam Datin sendiri cakap tadi, mungkin ada orang yang kena puaskan hati semua orang. Betul. Ada masanya atau mungkin dia kena cari untuk diri dia sendiri. Adakah ini adalah satu apa orang cakap perangai yang memang ada sebenarnya secara amnya memang ada dekat semua orang Datin? Ada pada semua orang termasuk kita. Okey. Termasuk kita sebabnya ada kajian mendapati bahawa manusia ni mempunyai 3 wajah. 3 wajah. Wajah yang pertama adalah wajah dia dengan diri dia sendiri. Wajah yang kedua adalah wajah dia dengan keluarga. Wajah yang ketiga adalah wajah dia dengan umum, public ni lah. Tambah pula sekarang ni bila kita sentuh tentang sekarang lagi dahsyat wajah dengan media sosial kan. Betul. Lagi lain. Lain pula. Jadi sebab itu bila tanya pada saya tentang ada tak di kalangan kita sekarang ni, memang ada. Even kadang-kadang pada kita pun ada tanpa kita sedari. Yang mana tapi kita kena tengok sudut kita positif ke negatif. Kalau sudut kita tu negatif, kena cepat sedar bahawa kenapa kita nak kena jadi orang yang negatif. Sepatutnya kita kena jadi orang yang positif. Ambil dalam setiap semua positif. Sebab itu semua dalam hidup ni dia kena balance, tak boleh berlebih-lebihan dan tak boleh juga berkurang. Jadi kita kena sama rata, tengah-tengah, relax. Kenal seseorang jangan terus judge. Kenal seseorang jangan terus kongsi. Kan dapat kawan talam dua muka kan? Habis pecah rahsia semua. Yang tentang apa wajah di media sosial tu, itu yang filter tu kot Datin. Filter dengan tak ada filter lain pula. Filter bulu mata tu. Tapi saya nak tanya juga Datin, wajah pula apa kita punya bila kita bertalam dua muka ni, bagaimana kita nak melihat sudut positifnya pula. Bagaimana kita nak jadi talam dua muka untuk kita ambil positif, jadi positif tu. Tapi kena jawab sekejap lagi. Macam tak sabar. Kita nak minum dulu, kita nak berehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini.
Jadi kita masih lagi bersama dengan Datin Ira Gani, seorang pakar motivasi ni. Betul. Yang akan mendorong kita, membantu kita untuk mempositifkan. Diri. Mempositifkan. Macam mana kita terima talam dua muka tu. Betul. Bercakap tentang topik kita talam dua muka ni normal atau tidak. Tadi saya tanya soalan situasi yang bagaimana sebenarnya membolehkan kita untuk bertalam dua muka ini. Jadi macam mana? Baik, sebab kita hidup dalam bermasyarakat ni, yang kita sentiasa setiap hari kita berjumpa dengan macam-macam orang kan. Sebab kita yang maksud tadi macam mana nak menggunakan istilah talam dua muka tu dalam sudut yang positif adalah apa, kadang-kadang kan kita demi nak menjaga hati kawan-kawan, demi nak memberi semangat kepada kawan-kawan, kadang-kadang kita terpaksa juga bercakap yang bukan sebenar. Sebagai contoh ya, macam kawan tu dia nak pergi mana-mana lah, audition lah sebagai event contoh, ke apa, kan? pergi event ke apa kan. Kita ni bagi semangat kat dia, oh you boleh, you mesti menang, you menang dah. Padahal kalau kita tengok dia tu pun kita tahu yang dia tu credibility dia bagaimana. Credibility macam mana. Tapi because of sebab kita nak bagi dia semangat yang positif. Betul. Supaya bila kita cakap macam tu, yang kita kata, kau boleh, kau nampak cantik, kau okey, kau gini sebagainya. Dan macam-macam lah yang baik kita cakap pada dia kan. Dia mesti terasa macam bersemangat. Dia terasa macam, okey, aku okey. Secara tidak langsung, akhirnya dia akan buat yang baik untuk diri dia. Bila dia buat yang baik, kita juga yang dapat pahala. Betul. Sebab menyenangkan hati orang lain. Jadi tak semua negatif lah. Ya, tak semua negatif, tapi ikut situasi. Bukan semuanya kita nak fake, nak menipu aja kan. Jadi lain pula. Semua nak fake je kan. Tak boleh macam tu. Kena tenang-tenang, ambil positif. Betul. Tapi saya setujulah apa yang Datin katakan. Sebab mungkin ada setengah orang macam perlukan kata sokongan. Betul. Cukup bagus kalau kita tak mengata dia di belakang. Itu pun dah cukup. Betul. Sangat betul. Sebab sebenarnya daripada kita terus, kita sendiri juga sebelum kita nak memberi dorongan kepada kawan-kawan kita yang kita tahu seperti kita terpaksa bercakap yang tidak benar, kita kena letak dulu dalam pemikiran kita bahawa niat kita nak cakap ni adalah dengan tujuan untuk memberi semangat kepada dia supaya dia akan rasa lebih termotivasi dan juga dia akan jadi seorang yang positif. Akhirnya kita nak dia menjadi sesuatu yang baik untuk diri dia. So tak salah pun kita memberi dorongan walaupun kita tahu dia telah jenis orang yang slow dan sebagainya. Takkan kita jumpa dia, kita nak cakap kau ni gini. Ada ketika perlu kita jadi real. Ada ketika kita tak perlu untuk menyakitkan hati. Betul. Kadang-kadang kita kena pasti juga kan kita tu boleh tak menerima sebarang komen. Kalau kita lantang, adakah dia mampu menerimanya. Daripada elok-elok dia positif terus jadi dah. Tak nak layan terus kan. Okey, baru-baru ni Datin, kita ada viral tentang kes pengasas ditipu pekerjanya sendiri. Betul tak? Yang mengakibatkan kerugian yang sampai terduduklah founder tu, pengasas tu. Jadi pada pendapat Datin, kes macam ni boleh ke, layak ke digelar sebagai kes talam dua muka? Ya, kita pun mendengar tentang kes yang berlaku ni kan. Kalau kita cakap tu kita rasa macam sangat terkesan simpati juga sebab saya juga merupakan seorang pengasas kan. Jadi kita pun pernah ada staf yang buat perangai macam ni juga yang kita memberi 100% kepercayaan kepada dia untuk dia buat yang terbaik, tapi hujungnya rupa-rupanya dialah yang telah merosakkan perniagaan kita. Betul. Jadi kalau kita nak cakap macam ni, dia boleh kategorikan bukan saja talam dua muka dia ni. Dia ni dah macam-macam kategori dah kita boleh bagi. Talam dua muka boleh, gunting dalam lipatan boleh, semua kita boleh bagi. Sebab orang macam ni adalah orang yang tidak menjalankan amanah dengan betul. Dia tidak membawa amanah dan tanggungjawab ni dengan baik. Sebab apabila kita cakap amanah yang diberi, sudah semestinya kalau kita orang cakap amanah berat kot. Betul. Tapi kalau dia mencemari amanah yang diberikan tu, sudah semestinya hukumannya sangat beratlah. Sebab kita dalam Islam sendiri pun kata kalau kita dah bagi amanah dan tanggungjawab, tapi kalau kita sendiri yang merosakkan amanah tersebut, macam mana? Betul. Tak kisahlah berapa lama pun kita kenal orang tu, dia tetap kalau niat dia macam tu, dia tetap nak buat macam tu. Tapi saya ada satu persoalan yang datang kan. Mungkin orang tu, mungkin itu adalah masa tak baik dia, betul tak? Tapi adakah kemungkinan dia akan ulang semula, Datin? Sebab itu adalah satu persoalan yang besar, mungkin tak semua orang boleh jawab. Mungkin kita sendiri pun tak tahu, tak mampu nak jawab. Tapi kemungkinan tu macam mana, Datin? Sebab tu saya cakap daripada awal tadi, kadang-kadang orang yang mempunyai ciri-ciri ataupun sikap talam dua muka ni mungkin disebabkan oleh memang sikap dia sendiri secara semula jadi yang ada dalam diri dia tu dia suka. Kadang-kadang dia rasa puas apabila dia dapat beraksi seperti itu. Jadi kadang-kadang
ada orang dia bukan pun nak jadi talam dua muka. Situasi yang menyebabkan dia jadi talam dua muka ataupun jadi orang yang begini. Kita tak tahu mungkin situasinya bagaimana. Dalam sudut ni kita cakap dalam konteks yang kita kata kita tak tahu orang tu bagaimana. Adakah dia dalam tekanan hidup ke? Dia terpaksa ke? Atau boleh jadi juga ada orang ketiga yang menghasut dia. Kadang-kadang faktor tu juga. Kau buat je macam ni, kau buat macam ni. Boleh jadi juga menyebabkan dia mungkin pada awalnya tidak pun berniat untuk menjadi orang kata yang nak pecah manah ke, nak tak bertanggungjawab dan sebagainya ke. Tapi disebabkan oleh ada yang orang-orang lain tadi ni yang menjadi muka-muka dia yang lain tadi juga yang menghasut. Yang memaksa diri. Yang membuatkan dia bertindak seperti sedemikian. Betul. Jadi persekitaran juga penting lah. Ya, sangat penting. Kawan-kawan kita kena tengok semula sebenarnya. Kadang-kadang macam Datin cakap, kepuasan tu tak datang. Tapi bila ada di sekeliling kita yang cuba mencucuk dan sebagainya, dia jadi tercabar. Dia jadi bakal lain. Dia jadi nak buat. Jadi kepuasan tu. Bahaya sebenarnya. Kadang-kadang cabaran-cabaran, bukan cakap kata, kalau kau terror sangat, kau buatlah tengok. Jadi kadang-kadang dia rasa macam tercabar sebab kadang-kadang orang yang mempunyai ciri-ciri talam dua muka ni sebab dia nak selalunya nak dapat pujian, nak dapat perhatian. Jadi dengan cara macam mana? Mesti nak tunjuk cara dia yang paling hebat antara semua. Jadi apa lagi tindakan yang aku nak buat? Kau ingat aku tak boleh buat, aku pun boleh buat. Jadi daripada asalnya hanya sekadar untuk gurauan semata-mata, akhirnya menjadi pula lebih serius. Itulah yang kadang-kadang tadi tu kena tengok dengan siapa kita kawan juga penting. Siapa suka kita, sekeliling kita. Faktor persekitaran kita tu di mana? Adakah kita duduk dalam kawasan yang memang menyebabkan tekanan, yang menyebabkan dia terpaksa buat jadi talam dua muka, pecah amanah, tak bertanggungjawab dan sebagainya. Betul. Okey, kita tanya juga mungkin di kalangan mereka yang bertalam dua muka ini sentiasa bercakap berbohong, berdusta. Adanya bagaimana kita nak kenal pasti body language mereka yang mereka tu sebenarnya sedang berbohong dengan kita, kalau tidak jujur dengan diri kita. Simple je, paling senang tengok dia bercakap dengan kita, dia tengok mata kita tak. Kadang-kadang kalau dia bercakap tu dia tengok ke lain, banyak sangat bergerak sana bergerak sini, tu nak membohong tu. Senang je. Sebab kadang-kadang komunikasi yang terbaik, komunikasi yang berkesan adalah apabila kita berbicara dengan seseorang harus tepat pada mata. Kau tidak takkan orang cakap dari mata baru turun ke hati. Ini kalau tengok merata-rata macam mana nak? Okey. Kita dapat lihat Eliza dia punya dia kena pandang mata saya kita. Macam ketawa tadi sebab macam terbayangkan kita dah cakap orang tu tak pandang macam ni. Tak sebab kita letak situasi tu pada kita juga. Kalau kita tak selesa dengan orang tersebut, kadang-kadang kita pun tak minat nak tengok dia. Kita dengar je macam, yalah, okeylah. Kita terawangan fikiran kita pun ke lain, mata kita pun ke lain, kita pun asyik bergerak sana bergerak sini, tak langsung memberi fokus dan perhatian. Jadi orang itu sebenarnya orang yang sedang cuba mencari idea-idea apa yang sedang berlega dalam fikiran dia untuk berbicara. Jadi kita kena jauhkan dia dengan orang-orang yang jauh. Terus unfollow lah Eliza dekat IG. Derina, dekat IG kita ada filter. Okey, kita banyak lagi nak berborak dengan Datin Ira tentang topik talam dua muka ni. Kita nak berehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini. Masih lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa dan kita masih lagi bersama dengan Datin Ira kita untuk topik talam dua muka, normal atau tidak? Betul tu. Tapi kan dari tadi kita dah bercakap tentang ciri-ciri, tips-tips mengenali apa yang orang tua bakal buat dan sebagainya. Tapi saya nak tahu juga Datin, apakah langkah terbaik sebenarnya untuk kita berhadapan dengan orang yang sebegini sebenarnya? Okey. Adakah gerak lu Papa Roger terus direct ataupun macam mana? Bau perfume ni pun kita dah gerak. Lari terus. Macam mana tu? Okey, sebetulnya demi menjaga kelestarian diri kita sendiri, elakkan kita berada dengan orang yang talam dua muka. Sebab orang yang begini akan boleh mendatangkan masalah kepada kita di sekarang atau di kemudian hari. Sebetulnya kalau kita dah tahulah, tapi kalau kita belum tahu, macam mana kita nak tahu dia tu dalam dua muka? Kita takkan jumpa-jumpa tu serang kita tak tahu dia lagi. Tapi kalau kita dah tahu, elakkan orang begini. Kenapa? Sebab kita faham, saya selalu sering kali keluar bercerita bahawa kita ni ada aura, ada energi. Aura dan energi boleh berjangkit.
tak kira negatif ataupun positif. Kalau kita sendiri adalah individu yang tidak pun kuat, kadang-kadang kita juga tengah down, ataupun kadang-kadang kita juga tengah sakit, ataupun kadang-kadang fikiran kita pun sedang bercelaru. Kita akan menyerap aura orang yang berada di sekeliling kita. Bayangkan kepada ketika itu kita berada dengan orang yang talam dua muka. Sedikit sebanyak kita menyerap energi dia. So bila kita menyerap energi dia, nanti akan meninggalkan kesan kepada kita, akan menjadi kita jadi negatif, kita jadi semua orang kita rasa tak bagus dan sebagainya. Jadi sebab tu saya cakap tadi, kalau kita berhadapan dengan orang macam ni, kalau kita dah tahu bahawa dia adalah orang yang talam dua muka, lebih baik kita elakkan dengan cara yang berhemah lah. Maksudnya cara berhemah tu, jangan lama-lama duduk dengan orang yang macam ni. Sebab selalunya aura berubah setiap 17 minit. So selepas 17 minit aura berubah tu kita dah serap energi dia masuk. So lagi lama kita duduk lagi banyak kita menyerap energi dia masuk. So kalau kita kenal orang yang macam ni, kalau kita nak kenal orang tu ada ciri-ciri talam dua muka ataupun aura yang negatif, kita tak selesa sangat duduk dengan dia. Apabila kita tak selesa duduk dengan dia ataupun kita rasa macam panas, mengantuk, serabut kita duduk dengan seseorang yang macam tu, better cepat-cepat kita bangun sebab demi menjaga kita punya energi juga. Okey, ni dengar boleh, percaya janganlah. Orang macam tu, kita nak elakkan dia berjangkit dan nak berjangkitkan dengan orang lain, nak elakkan daripada tu. Okey, jadi macam mana kalau kita nak membantu orang ni untuk tidak lagi menjadi talam dua muka? Jadi apa yang perlu kita peranan orang sekeliling, apa yang perlu kita bantu? Sebetulnya memang takkan kita nak biarkan orang yang macam ni sebab dia juga manusia biasa yang mungkin orang kata ada melakukan kesalahan dan kesilapan. Tak semestinya kalau dia berperangai begitu selama-lamanya dia begitu. Kadang-kadang mungkin dia juga nak berubah tetapi dia tidak mempunyai circle yang membantu dia untuk dia berubah. Jadi kalau kita berjumpa dengan orang yang macam ni, lebih baik kalau kita betul-betul mengenali dia, apa salahnya kalau kita perlahan-lahan masuk untuk berbicara dengan dia. Soalan pertama, you okey ke tak? You ada masalah ke? Kita jangan terus, kau ni ada masalah tau, kau ni gini, kau ni gini, kau ni gini. Kalau kita terus menghukum, siapa pun tak suka. Kita jangan terus menghukum sesiapa pun. Sebab kita tak layak pun untuk menghukum sesiapa. Yang paling terbaik, kita bertanya soalan. You okey ke tak ni sebenarnya? You ada masalah apa ke? Kalau ada apa-apa, janganlah simpan. Cuba kongsi, cuba tanya. Luahkan. Cara komunikasi tu juga sangat memegang peranan. Jangan kita mentang-mentang kita ni kawan, dia tu tembak aja. Elok-elok dia tak bertalam muka, bertalam dua muka dengan kita, dia bertalam dua muka dengan kita disebabkan dia sakit hati. Kadang-kadang orang yang talam dua muka ni sebab dia dah simpan dendam pada seseorang juga. Dia sakit hati, dia benci, dia marah, dia jadi talam dua muka. Di depan kita dia baik, di belakang kita dia lah yang membunuh kita. Jadi terbaik sekali adalah kita jadilah penasihat ataupun pendengar yang baik kepada kawan-kawan sekeliling kita ni. Kalau dia betul-betul ada ciri dalam dua muka, jangan terus menghukum dia. Lebih baik kita mengenali dia, cakap dengan elok-elok. Betul cakap tadi, ayat kita sangat ada linkage dia. Betul kena kawan, kena lama. Kau takkan kena sebulan. Kena sebulan dah pandai nak nasihat orang. Kita sendiri pun belum tentu okey. Kan? Betul tu. Jadi yang paling penting apa yang Datuk Ira tekankan di sini adalah mengenali, belajar belajar mengenali manusia dulu. Sebelum mengenali manusia, mengenali diri kita dulu. Sebab kita sendiri juga ada kelebihan dan kekurangan kita juga. Kadang-kadang kita pun ada kelebihan kita kat mana. Mungkin kita ni pandai untuk macam kadang-kadang manusia kan ada karakter dia masing-masing. Kadang kita ni pandai bagi orang rasa percaya kat kita. Ada juga karakter yang macam dia ni best, perangai dia kita suka sebab dia ni happening. Macam-macam perangai kan. Jadi kita mengenal kita juga. Kadang-kadang kalau kita ni jenis tak boleh menasihati, mungkin kita boleh dengan cara yang lain. Okey, Datin Ida, saya nak tanya juga, adakah perangai talam dua muka ni berkaitan dengan masalah kesihatan mental ataupun tidak? Okey, sebetulnya memang ada sedikit sebanyak berhubung kait dengan kesihatan mental juga. Sebab apa perilaku seseorang itu ada berlaku atas dasar apa yang ada dalam fikiran dia. Tak mungkin dia sahaja-sahaja nak buat. Dia tidak boleh terdorong begitu sahaja. Semestinya dia ada masalah dengan pemikiran dia yang terlalu banyak kacau ke dalam pemikiran dia, ataupun masalah pemikiran dia yang terlalu negatif ke, dan berhubung kait rapat juga dengan masalah emosinya juga. Mungkin emosi dia banyak kacau bilau, terganggu, ada masalah lampau, ada masalah dendam, ataupun dia sejenis memang apa orang kata, ada peristiwa lampau yang dia tidak pernah dapat merasa apa-apa. Tiba-tiba dia nak rasa sangat benda macam orang lain rasa. Jadi dia terpaksa jadi orang yang fake untuk dia dapat apa yang dia nak dapat.
Boleh jadi juga. Jadi itu penyakit sebenarnya. Okey, penyakit hati. Penyakit hati. Penyakit hati. Penyakit mental bukan sakit jiwa, bukan gila. Bukan. Ya, dia sentiasa nak rasa diri dia betul dan mendapat highlight di Ya, kalangan orang. betul. Okey, saya nak tanya juga, mungkin mereka yang bertalam dua muka ni suka melaga-lagakan orang, suka bagi orang bergaduh. Jadi bagaimana kita nak mempercayai orang yang dia nak melaga-lagakan tu supaya orang ni yang salah, bukan aku yang salah. Dia nak cari bagaimana keputusan tu dibuat bersama. Okey, sebab tu terbaik adalah kena berbicara lah secara berdepan, kena bertanya. Sebab kenapa kalau benda dah keruh, kenapa nak mengeruhkan lagi keadaan? Betul. Itu akan menjadi bertambah negatif. Sepatutnya kita nak mencari yang baik. Mentang-mentang dia dah laga-lagakan kita, lepas tu kita pula menambah-nambahkan lagi bagi jadi panas lagi. Ya. Elok-elok benda boleh terungkai, dah jadi terbelit pula lagi, jadi tekanan, jadi lagi stres. Sepatutnya kita kena bercakap. Sebab tu kadang-kadang bila bercakap yang benar ni agak susah sebab ada hati-hati yang kadang-kadang tak boleh terima bila kita cakap benda-benda yang betul. Semua nak bertindak emosi. Tapi itulah hakikat sebenarnya. Ya. Jadi sebab itu hujungnya kan orang kata hujungnya adalah yang terbaik. Kita sendiri kena tahu apa yang kita nak, apa yang kita nak cari. Barulah kita memilih apa yang kita nak di luar sana. Betul. Jangan bertindak mengikut emosi. Emosi tu simpan sikit. Simpan sikit. Okey, Datin, last sebelum kita menutup tirai tajuk hari ini kan, saya minta Datin berikan sedikit nasihat kepada orang-orang yang mungkin rasa seperti mereka itu bertalam dua muka dan mungkin bersifat lebih negatif. So kalau positif tak apa, membantu orang lain, tapi negatif ni lebih merendahkan orang dan sebagainya. Apa nasihat Datin Beri kepada mereka? kesedaran lah kepada mereka ni. Silakan. Paling terbaik adalah sebenarnya kita kena tengok balik, kena lihat renung balik niat kita tu apa. Kalau niat kita tu baik, sudah semestinya dia akan mendorong kita untuk melakukan perkara yang baik. Bila niat kita sentiasa baik, pemikiran kita sentiasa yang positif saja yang baik, sudah semestinya bila kita nak lakukan yang tak bagus, automatically dia akan sedar sendiri. Aku dah buat benda merapu ni, dah tak bagus ni, dah tak betul ni. Jadi kadang-kadang niat tak menghalalkan cara. Betul. Jadi yang paling terbaik kita kena sentiasa fokus, tengok dan jangan sibuk nak tengok orang je yang tak betul. Betul. Kadang-kadang tengok kita juga betul ke tak betul. So paling terbaik jadilah orang yang positif sentiasa. Positif, betul. Orang yang jangan selalu nak judge orang saja dan berhati-hati juga apabila kita berada dengan orang ramai di luar sana, berkawan dengan orang di luar sana. Jangan terlalu mudah untuk membuka ruang untuk orang masuk, enter dalam life kita. Betul. Dan kalau nak mengecapi kejayaan, sentiasa jaga tutur, jaga lisan, jaga telinga kita. Betul. Supaya kita dapat berjaya, insya-Allah. Baiklah, panjang lebar untuk topik hari ini. Kita berharapkan topik ini memberikan banyak kesedaran kepada mereka di luar sana. Betul. Sebab banyak keburukan daripada kebaikan. Betul, sebenarnya penyakit dalam dua muka. Ya, betul tu Eliza. Okey, baiklah, kita nak ucapkan terima kasih kepada Tika kerana datang ke Set Hawa. Kita akan berjumpa lagi dengan topik yang lebih panas. Ya, semoga topik hari ini memberikan manfaat kepada anda yang sedang menonton. Betul, terima kasih Datin. Terima kasih banyak. Baiklah, juga. kita nak berehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini. Masih lagi bersama yang ni pun. Cintaku pada. Ini mesti Eliza dia berpenyakit. Terjangkit dengan aura Yuna. Betul, Dirina. Mungkin kan? Sebab hari Ahad yang lepas, Eliza dan juga tim Hawa telah pergi ke sebuah konsert penyanyi wanita yang memberikan inspirasi. Ya. Nak tahu siapa? Jom kita tengok suasana dan reaksi penonton di konsert Universe dalam segmen Ikon Wanita. Terukir di bintang tak mungkin. Oh bulan, dan melayan diriku lagi. Apabila air mata membasahi pipi Dan sebenar
aku rindu. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Liza Hisham dalam Buah Bicara Hawa. Inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Jadi pada hari ini tim Hawa dijemput untuk ke konsert Yuna di Yunaverse yang bertempat di Mega Arena Stars Kuala Lumpur. Dan Yuna telah pun, macam kita tahu, Yuna telah melebarkan sayap ke peringkat antarabangsa dan kita sangat mengagumi apa yang beliau buat. Beliau bukan sahaja mampu memberikan inspirasi kepada rakyat Malaysia, malah membangunkan lagi nama Malaysia. Ia adalah konsert terbesar solo dia. Jadi kita nak tanya juga, ramai orang kat sini, kita nak tanya juga apa reaksi mereka bila mereka tahu Yuna akan mengadakan konsert dekat sini. So jom kita tanya mereka. Gembira lah, like mesti kena beli kan. Like memang like as soon as the ticket release, I beli je lah. Like no hold back. And then I beli untuk dia juga. I beli untuk dia. So dia datang sebab saya. Hometown concert is good. Hometown, yeah, hometown. Woohoo. Memang excited sebab I memang dah lama minat Yuna tapi tak pernah lagi dapat join konsert dia. So this time memang I terus beli sebab nak join konsert Yuna ni. Macam nak pingsan. Rasa macam nak pingsan. No words. Of course I'm so happy lah sebab memang daripada zaman belajar memang dah minat gila Yuna. Memang happy gila. Very excited and memang look forward to Yuna. As we all know yang Yuna memang macam power gila. So I macam tahu dia mesti all out dekat Malaysia since dia dekat Malaysia kan. So yeah, itulah I really tak sabar nak tengok dia because I know dia akan boom gila. Expectation I hari ni just macam I nak jadi fangirl, the most fangirling ever, and then macam nak vibe je. She's my idol lah. So I memang looking forward lah nak tengok dia malam ni. Enjoy. Sama, I pun expecting like she will give her best since she's my idol also. So I'm really looking forward to her performance tonight. Great. You? I suka KL Kita. KL Kita. Nice song. Good choice. Banyak tapi Paling suka. latest ni I suka asing. Tak ada. I suka lagu Dan Sebenarnya sebab memang daripada I school lagi I dah dengar. Until now it's still my favourite song.
habis feeling lagi ni. Itu dia konsert Yunaverse pada tahun ini yang bertempat di Megastar Arena Kuala Lumpur. Kalau anda semua nak tahu kenapa Yuna buat kat sini, sebab dia cakap ini tempat childhood dia. Kalau kita tengok tadi memang ramai sangat pengunjung yang datang, semuanya happy dan Yuna telah mempersembahkan lebih daripada 10 lagu. Dan turut bersama ialah Azad Hamdan. Nampak tak meriah tu kat situ. Jadi kita dah habis, konsert Yuna pun dah habis. Saya pun sedih juga, tapi nak buat macam mana? It's been a very amazing and kita harapkan apa yang Yuna buat terus membangkitkan lagi semangat wanita-wanita di luar sana untuk terus berusaha sampai akhir hayat. Baiklah, itu saja daripada saya, daripada Eliza Isham dalam Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Yunaverse! Wow. I crush. I think I little Sudah. crush. Cukup Eliza, cukup. Konsert dah berlalu dah Eliza. Sudah, musim tu dah habis dah. Tapi kan Derina, saya sangat bangga dengan Yuna sebab akhirnya setelah 5 tahun rakyat Malaysia menunggu Yuna buat persembahan secara langsung dan akhirnya berjaya. Betul. Lamanya orang tunggu lagu-lagu Yuna keluar dan juga ramai yang hadirkan di sebanyak 4,000 orang yang hadir. Dan kita di tim Hawa sangat berasa bangga dengan Yuna dan juga pencapaiannya yang dah melebarkan sayap ke luar negara. Kita doakan semoga Yuna sentiasa sukses di luar sana. Dan kita harapkan Yuna menjadi inspirasi kepada semua wanita-wanita di luar sana. Baiklah, kami mengucapkan terima kasih kepada anda kerana sudi bersama kami daripada awal hingga ke akhir. Kami mohon maaf atas kekurangan daripada diri kami dan semoga informasi yang kami bawakan pada hari ini memberi manfaat kepada semua. Itu saja daripada saya, Derina dan juga Zaisham. Kita jumpa lagi dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Bye. Assalamualaikum. Lagu tadi terukir. Di bintang.